Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan yaqrubu biha al-ba'id wa yasulu biha al-shadid wa yalinu lana biha kullu qalbin qasin kama allanta li Daud al-hadid wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi'adadi ma yubdi'u Allah wa ma yu'id. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, untuk ketua kampung, tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah hendaknya. للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya fattahu ya alim ya sattar ya rahim ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya rahman ya rahim ya karim ya sami'un alim ya ghafurudz dzunub ya qadimal ihsan ya qadimal ihsan ya qadimal ihsan ya qadimal ihsan yang 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 qadimal ihsan wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min al-ulama'il 'amilin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil waham wa nawwir basairana wa saffi sarairana. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamnahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayh walbisna libasat taqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamnahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayh walbisna libasat taqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamnahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayh walbisna libasat taqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit ya Allah qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafa'atan nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Allahumma adkhilna al jannata ma'a nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bighairi hisab. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fukki duyunana, Allahumma fukki duyunana, Allahumma fukki duyunana, Allahumma fukki masailana, Allahumma fukki masailana, Allahumma fukki masailana, Allahumma qdi hajatana, Allahumma qdi hajatana, Allahumma qdi hajatana. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna rizqan 'alalan tayyiban wasi'an barakan fihi fid dunya wal akhirah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa na'udzu bika min 'adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzu bika min syarri fitnati masiihid dajjal wa na'udzu bika minal kufri wasyirk wa na'udzu bika minal fusuq wan nifaq wa na'udzu bika minal ma'sam wal maghrib. Allahumma shrif 'anna 'adzab jahannam wa 'adzabil qabr in 'adzabahuma kana gharama. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, tuan-tuan, puan-puan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
salatan yaqrubu bihal ba'id wa yasulu bihal syadid wa yalinu lana bihal kullu qalbin qasin kama allanta li Daud al-hadid wa ala alihi wa sahbihi wasallim bi'adadi ma yubdi'u Allah wa ma yu'id. Pertama-tamanya kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam satu keluarga Malaysia lah yang bahagia. Tak kiralah apa pun politik kita, tapi untuk meraih kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah catat apa yang kita lakukan sebagai amal soleh. Kita berdoa dan bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan hari ini kita jauh lebih baik pada hari semalam, hari esok kita jauh lebih baik pada hari ini, dan hari-hari kita seterusnya Allah jauh lebih baik pada hari-hari sebelumnya. Dan hari terbaik kita ialah hari ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah pimpin hati kita untuk sentiasa istiqamah melakukan setiap sesuatu semata-mata kerana-Nya, tidak kerana yang lainnya. Dan kita bermohon dan berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang sentiasa istiqamah dan melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan, hidup dalam keadaan baik, mati dalam keadaan baik, dikurniakan nikmat taubat dengan sebenar-benar taubat, lalu diredai dan diterima oleh Allah SWT, dikembalikan dengan orang-orang yang baik, dikembalikan ke tempat yang terbaik, dimasukkan ke dalam syurga Allah tanpa hisab, tanpa perlu melalui apa-apa siksaan, dalam keadaan kita redha dan Allah redha walaupun hakikatnya kita tidak layak. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan bicara, saya nak tanya satu soalan. Mana-mana pergi saya akan meneruskan soalan. Saya nak tanya, saya baca doa panjang ke pendek? Oh, saya baik cakap panjang. Kalau cakap pendek tadi, saya akan baca doa lagi panjang. Ada setengah tempat tu dia dah biasa dengan saya. Dia dah biasa. Dia kata, Ustaz, tolong Ustaz, baca doa pendek-pendek Ustaz. Kita ni dah lambat, tengah hari bolong dah ni kah. Tengok sana orang masak nasi-nasi macam sedap je kata, makan. Saya kata okey, no problem. Tapi lepas tu saya akan baca doa lagi panjang. Kenapa tuan-tuan? Kerana kejayaan yang luar biasa datang daripada usaha yang luar biasa. Tapi kalau usaha kita biasa-biasa saja, maka kejayaan kita biasa-biasa juga. Apa saja yang ingin kita capai, baik yang berbentuk akhirat, baik yang berbentuk dunia, baik yang berbentuk dunia, baik yang berbentuk akhirat, itu haruslah kita usahakan dengan cara yang luar biasa. Barulah nanti dapatannya luar biasa. Dan besok nanti di hari akhirat, kita nak duduk di tempat yang luar biasa. Kita nak duduk dalam syurga, tempat VIP, luar biasa tempat tu. Maka amalannya dekat dalam dunia pun mestilah luar biasa juga. Macam Nabi SAW. Nabi kalau sembahyang luar biasa. Nabi kalau berdakwah luar biasa. Nabi kalau baca Quran luar biasa. Nabi kalau bersedekah luar biasa. Nabi SAW kalau berceramah pun luar biasa. Jadi kalau ceramah luar biasa ni tak boleh 1 jam. Paling-paling tidak pun 2-3 jam lah gitu kan. Saya ni kalau nak berceramah takut. Lagilah ada orang-orang besar ni, lagilah saya takut nak berceramah. Tapi bila dah dapat mikrofon ni, kadang-kadang tak berhenti tu masalah. Jadi kita tunggu pengurusi, kita tengok pengurusi kata stop. Saya berhentilah. Tapi kalau pengurusi tidur, maknanya sampai besok lah kita ceramah. Sebab apa? Kita nak mencontohi Nabi SAW. Contohi Nabi daripada sekecil-kecil sehingga sebesar-besarnya. Kerana apa? Ya, Nabi memang kita raih. Nabi memang kita selawat-selawatan. Tapi main course kita, matlamat utama kita tak lain dan tidak bukan untuk jadikan Nabi SAW sebagai ikutan. Sebab itu Nabi SAW dalam kehidupan dunianya sangat luar biasa taat pada Allah. Tengok Nabi SAW, dia pernah satu masa ditunggu oleh para sahabat. Tunggu untuk apa? Untuk menjadi imam solat di Masjid Nabawi. Dan pada waktu itu adalah sejumlah waktu sebelum kewafatan Nabi SAW. And Nabi tak sampai-sampai. Nabi ni adalah orang yang sangat melazimi masjid. Dan barang siapa nak ikut Nabi, kena lazimi masjid. Kalau tak lazimi masjid, macam mana boleh ikut Nabi? Kat dalam dunia tak boleh ikut Nabi, macam mana boleh ikut Nabi di hari akhirat? Kita lihat peristiwa hijrah. Nabi SAW berjalan berapa hari tuan-tuan? Nabi jalan 8 hari tau. Daripada Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. 8 hari perjalanan. Kita kalau naik kereta jalan jauh, tak payah sini sampai Kelantan, sini sampai, contohnya sini sampai KL. Sampai KL apa kita cari? Rehat dulu kan, tidur dulu kan, cari makan dulu kan, cari minum-minum, ngopi ngeteh dulu kan. Nabi bila dia sampai ke Madinah, orang Madinah ajak pergi duduk ke kota Madinah, rehat-rehat dulu. Tapi Nabi SAW tak mahu. Apa Nabi buat? Nabi SAW bina masjid yang pertama, iaitu Masjid Quba. Nabi nak beritahu pada kita bahawa masjid ni adalah satu institusi yang sangat penting dalam Islam. Lepas tu bila kita masuk dalam masjid,
Buang politik ke tepi. Kita sama-sama orang Islam. Itu yang kita nak kena pegang. Nabi bina masjid, dan saya sering dalam ceramah-ceramah saya sering berkata begini, barang siapa yang menjadi tetamu Allah di dunia, insya-Allah dia akan menjadi tetamu Allah di hari akhirat. Barang siapa yang tidak mahu menjadi tetamu Allah di dunia, jangan mimpi nak jadi tetamu Allah di hari akhirat. Jadi Nabi ni ditunggu oleh para sahabat, tak sampai-sampai. Akhirnya, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar mengarahkan Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, pergi jenguk Nabi SAW. Nabi pada waktu itu sedang menggigil, sedang terkokol. Sejumlah waktu sebelum kewafatan Nabi SAW. Nabi tengah demam. Apa Sayyidina Ali buat? Sayyidina Ali kendong Rasulullah SAW sampai ke Masjid Nabawi. Pada waktu itu Nabi tak menjadi imam, disuruhnya Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Dan sebagai petanda selepas kewafatannya Sayyidina Abu Bakar lah penggantinya. Tetapi nak ceritakan Nabi sakit-sakit dia pergi tak ke masjid? Pergi. Biasa ke luar biasa? Ya luar biasa. Saya ada sekali tu ceramah, bukan sekali lah, saya sebulan sekali ceramah kat Sempang Renggam. Ada satu tempat Sempang Renggam. Satu hari imam call saya. Dia kata, "Ustaz, malam ni jadi datang tak?" Saya kata, "Mestilah jadi datang." Dah datangnya sebulan sekali. Kalau tak datang malam tu jadi 2 bulan sekali. Dalam masyarakat kita kurang ilmu. Udah kurang ilmu tak nak belajar. Udah pengor tak nak belajar. Kan? Dia kata, "Ustaz jadi datang." Saya kata, "InsyaAllah saya jadi datang. Tapi Ustaz, malam ni ada bola." Sudah. Masa tu Piala Malaysia. Kedah lawan Johor. Saya kata, "Suka hatilah, Mam. Nak buat tak nak sudah." Dia kata, "Nanti Ustaz, kita mesyuarat dulu." Mesyuarat. Setengah jam lepas tu call saya, "Ustaz boleh datang." "Boleh datang Ustaz, tak ada masalah. Tapi saya warning Ustaz, tazkirah malam ni kasih pendek. Pasal kita nak tengok bola." Kita pergi ke surau, rupa-rupanya surau tu memang bagus. Dia pasang layar putih dekat surau, buat bakar-bakar, ajak orang-orang tengok bola dekat perkarangan surau sambil dengar tazkirah. Idea yang bagus. Dan saya sampai di situ, saya dah mengajar dekat situ 3 tahun. Baru aku tahu, punyalah ramai penduduk kampung. Jadi kita kan contohin Nabi, datang surau, datang rumah Allah ya kerana Allah, atau apa jua perbuatannya kerana Allah. Bukan datang kerana ada perlawanan bola. Nak tengok bola macam tu sekali. Ada satu masjid tu dah 5 tahun dah saya mengajar. Itulah orangnya 10 orang. Tak bertambah, tak berkurang. Tahun lepas mati seorang, tinggal 9. Kesian. Jadi tak apa, tak ada masa kita belajar. Kan kita nak mencontohi Nabi. Sebab tu tadi saya kata awal-awal, Nabi ni kita selawat, Nabi ni kita raih, Nabi ni kita nyambut. Tapi main course kita apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu main course kita. Itu objektif utama kita. Tengok Nabi, hebatnya begitu. Bukan sekadar Nabi, malah dididik para sahabat untuk menjadi hebat. Bilal bin Rabah, saking nak ikut Nabi dekat dalam dunia, tuan-tuan. Bilal bin Rabah, saking nak ikut Nabi dalam dunia, dia jalan kat tengah-tengah padang pasir. Tengah-tengah padang pasir tu, jalan 7 km pergi, 7 km balik. Bilal bin Rabah ni hamba. Dia tak ada kenderaan macam kita. Jalan kaki, padang pasir panas. Saya tahu saya baru balik. Di Bali hari tu, saya pergi Mekah. 5 hari je sebab ada urusan syarikat. Saya cikgu. Saya sebenarnya cikgu sekolah. Tapi waktu cuti saya bawa, biasanya saya bawa jemaah, dalam masa yang sama saya bawa pelajar asrama saya lah. Pelajar asrama saya yang baik-baik, yang kaki masjid, yang jadi AJK tu. AJK ni alhamdulillah dah hampir 50 orang kita bawa secara percuma. Padang pasir panas. Saya belajar kat Mesir dulu 9 tahun. Kita kalau pergi kat tengah-tengah padang pasir, kita korek pasir, kemudian kita masukkan telur, kita timbus telur tu 5 minit masak. Jangan cakap telur tu, telur kita pun boleh masak. Kalau tak percaya nanti Tuan Pengurusi boleh buat, tengok macam mana. Panasnya padang pasir. Tapi Bilal bin Rabah, saking dia nak mengikut Nabi SAW, dia jalan 7 km pergi, 7 km balik. Satu hari dia kantul dengan perbuatan dia, kantul dengan tuan dia. Tuan dia kata, "Apa kau buat?" Dia kata, "Aku mencontohi Nabi." Kata Bilal bin Rabah, kata tuan dia, "Tinggalkan." Kata Bilal bin Rabah, "No, tidak sekali-sekali." Maka Bilal bin Rabah ni dihukum, dibuka bajunya, diikat tangannya, lalu dipukul dengan cemeti sampai koyak rabak belakangnya. Tak cukup dengan itu, dibaringkan di atas batu pasir dan batu kerikil yang sangat panas dan sangat tajam.
Pun begitu Bilal bin Rabah sangat mencontohi Nabi SAW. Jadi nanti besok, andai kata Allah panggil kita dan panggil Bilal bin Rabah, lalu Allah tanya di antara kamu berdua ni, siapakah yang lebih layak digelar pengikutnya Nabi di dalam dunia, sehingga kan layak digelar pengikutnya Nabi di hari akhirat? Percayalah tuan-tuan, kita memang tak ada cari. Jadi kita mengharapkan bahawa pertemuan-pertemuan macam ni niatkan kita pada perkara-perkara macam ni. Sebab tuan-tuan, pengorbanan yang dibawa oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi SAW punya hebat dakwah. Nabi ni tuan-tuan asalnya orang kaya. Dia seorang businessman. Asal orang kaya. Ketika dia membina Khadijah, antara hantarannya ialah 20 ekor unta. Itu dalam kitab Rahik Maktum ditulis. Jadi dia orang kaya. Tetapi bila dia diangkat menjadi Rasul, dia tinggalkan dunia. Sebab berdakwah di sisi Nabi SAW hukumnya adalah fardu ain. Maka dia tinggalkan dunia. Jadi orang miskin. Miskinnya Nabi sampai isteri dan anaknya tak makan. Satu hari Nabi SAW pulang daripada berdakwah, lihat Siti Khadijah di pembaringan. Tidur. Tidur tu bukan kerana ngantuk. Tidur tu kerana badan terlalu lemah. Kerana sudah tak makan berhari-hari. Nabi melihat peristiwa ini. Nabi menangis teresa-esa. Menangis teresa-esa. Kemudian bila Nabi nangis, terjagalah Khadijah. Khadijah melutut depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, apa salah aku? Apa salah aku? Nabi dah tak balik 2-3 hari. Kita kalau tak balik 2-3 hari, kena pangkau dengan bini. Tapi dia punya taat. Dia kata, ya Rasulullah, apa salah aku? Apa salah aku? Kata Rasulullah, wahai Khadijah, engkau tidak punya salah. Tetapi wahai Khadijah, terima kasih. Engkau tidak punya salah, wahai Khadijah. Tetapi wahai Khadijah, kerana engkau ikut perjuangan aku, engkau daripada wanita paling kaya. Wanita paling kaya di kota Mekah. Sebahagian besar tanah di kota Mekah tu miliknya Khadijah. Tapi kerana engkau ikut perjuangan aku, akhirnya kau jadi miskin. Wahai Khadijah, engkau ni adalah perempuan sangat dimuliakan. Bangsawan. Tapi kerana engkau mengikut perjuangan aku, akhirnya engkau dihinakan. Tuan-tuan puan-puan, Khadijah ni, dia wafat cara dia macam mana? Ketika umat Islam di pulau selama 6 tahun. Khadijah demam biasa je. Nabi SAW pergilah ke kedai nak beli ubat. Tapi tak ada orang nak jual ubat. Daripada satu kedai ke satu kedai. Daripada satu kedai ke satu. Tak ada orang nak jual ubat. Nabi pun pulang. Kata Khadijah, tak ada orang nak jual ubat dengan kita. Kata Khadijah, tak apa, kita reda pada Allah SWT. Akhirnya menjadi sebab Khadijah daripada demam yang biasa melarat. Jadi demam yang teruk. Dan menjadi sebab dengan izin Allah kewafatan Khadijah radhiyallahu anha. Tengok Nabi punya keluarga macam mana. Tak macam kita senang lenang. Saya jadi ustaz malu. Malu saya jadi ustaz. Apa tak malu? Kesana kemari ceramah dapat duit. Dah dapat duit dapat bontrot kan? Segat kadang-kadang kita pergi kedai makan baru nak bayar, tak apa ustaz, dah ada orang bayarkan. Dengan Nabi. Sedangkan kita baca Al-Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutlah dakwah orang yang tidak meminta upah. Aku tak minta, ada orang bagi, aku terima je. Gitu cerita dia. Tetapi ada perasaan malu. Dan kalau kita ada perasaan malu kepada Nabi, umat Islam seharusnya lebih rasa malu pada Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW itu berjuang di kota Mekah. 18,930 km daripada tempat kita. Dia ikut para sahabat. Sahabat pun pergi berjuang di medan jihad. Dan sebahagian sahabat itu wafat, mati syahid dekat medan jihad. Bila mereka mati syahid, mereka meninggalkan isteri jadi balu. Meninggalkan anak jadi yatim. Nampak tak? Mereka ada pencen. Isteri dapat pencen. Mana dapat pencen? Kalau saya bawa kereta kemalangan, aksiden mati, sekurang-kurangnya bini saya dapat pencen. Kalau mati, mudah-mudahan umur panjang semua, amin. Amin. Jangan mati dulu. Sebab banyak lagi tempat perlukan saya untuk berceramah. Tetapi mereka-mereka ni, nampak? Di mana mereka berjuang? Tuan-tuan, mereka berjuang di kota Mekah 18,930 km. Kerana pengorbanan mereka, kerana perjuangan mereka, akhirnya tuan-tuan, kita di sini ni. Di sini. Jalan apa nama dia? Jalan Daud. Di Jalan Daud ni kita dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Nampak tak? Perjuangan itu janganlah kita sia-siakan. Kita lihat anak muda kita sekarang sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Tuan-tuan, anak-anak muda, masa dia zaman sekolah, adalah mata pelajaran agama Islam tu. Selak-selaklah juga ilmu-ilmu agama. Hari Khamis adalah juga baca-baca Quran. Dulu masa kecil adalah khatam-khatam Quran. Habis dia tingkatan 5, seumpama talak 3 dengan ilmu agama. Seumpama talak 3 dengan Al-Quran. Tengok macam mana?
Kerukunan hidupnya tak lain dan tak bukan tiap-tiap minggu mesti main futsal. Lepas tu duduk kat mamak main game daripada malam sampai pagi. Tukar-tukar flavor vape. Macam tu ke kehidupan? Begitu ke cara kita menghargai perjuangan Nabi SAW? Jawapannya, itu adalah satu cara yang sangat salah dan tidak sepatutnya kita lakukan. Jadi tuan-tuan main course kita yang paling utama, kita nak jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan. Yang kedua, apakah hukum meraih hari kelahiran Nabi SAW? Kan? Kalau sekarang ni banyak orang pertikai, dia kata meraih hari kelahiran Nabi ni satu bid'ah. Bid'ah ni tuan-tuan, dia datang daripada root word dia adalah bada'ah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah berfirman, Innallaha badi'us samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah mencipta langit-langit dan bumi. Jadi bada'ah, bid'ah dia datang daripada root word dia ialah bada'ah. Maksudnya mencipta. Cipta. Jadi adakah menyambut hari kelahiran Nabi merupakan satu bid'ah? Jawapannya ya. Sebab kita nak kena faham bahawa Nabi tidak pernah meraih hari kelahirannya. Sahabat tak pernah meraih hari kelahirannya. Tabi'in tak pernah meraih hari kelahirannya. Dia ada khilaf mabainal ulama. Siapakah yang mula-mula meraih hari kelahiran Nabi SAW? Saya berpegang pada pandangan Mu'tasim billah. Tapi saya tak nak cerita tu sekarang ni lah. Nanti lah kita cerita dalam episod yang akan datang kalau ada lah. Tapi nak ceritakan tuan-tuan, meraih hari kelahiran Nabi memang merupakan satu bid'ah. Maksudnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, macam kita dekat Malaysia ni, kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i ni ada yang tukang ensiklopedia kan. Dia ada tukang tahqiq. Bahasa Arab kita panggil tahqiq. Ada imam yang besar-besar, Imam Nawawi, Imam Ramli, Ibnu Hajar. Yang jarang kita dengar contohnya Imam Buaiti. Tapi banyak lagi. Di Malaysia ni, terutamanya di Johor, kita berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, tahqiq Imam Ramli. Kita banyak berpegang kepada pandangan Imam Ramli. Kalau orang tanya, kita tahulah susu galuh kita punya mazhab Syafi'i itu macam mana. Dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, bid'ah itu terbagi kepada dua. Iaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Iaitu bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Takkanlah meraih hari kelahiran Nabi merupakan bid'ah yang buruk. Mestilah dia merupakan bid'ah yang baik. Kerana apa? Kerana apabila kita meraih hari kelahiran Nabi, secara tidak langsung kita mewar-warkan Nabi. Kita mengiklankan Nabi. Kita beritahu kepada masyarakat Nabi itu siapa. Jadi Nabi kan menempel dalam hati anak-anak kita. Sebab sudah diiklankan. Tuan-tuan, hari ini kita meraih Nabi saban tahun pun ramai orang lupa Nabi. Tengok hari ini kita raih Nabi saban tahun pun ramai orang tinggal ajaran Nabi. Saya kalau dekat sekolah, anak murid saya baik-baik. Tapi ramai tak pandai baca Quran. Saya pun pelik kenapa dia tak boleh baca Quran. Kalau kita pergi Albania, ya betul. Albania ni 90% masyarakat dia adalah Muslim. Tapi boleh katakan mereka tak faham tentang Islam. Bertahun-tahun tak pernah dengar azan. Orang cakap azan, tak kalah azan tak dilakukan. Pergilah Albania. Tengok macam mana. Dengarlah cerita daripada golongan-golongan tabligh yang pulang daripada sana. Tengok apa jadi. Padahal dia negara Islam. Nampak tak? Hari ni dekat sekolah saya contoh anak murid baik-baik tapi tak pandai baca Quran. Tak pandai, pelik saya. Maknya Islam, bapaknya Islam, negaranya Islam, pemimpinnya Islam, serba-serbi Islam. Kok tak pandai baca Quran? Datang daripada mana masalah ni? Itu tak pelik. Sebahagian pelajar, walaupun bilangannya tak ramai, bilangannya sedikit, tapi sebahagian pelajar jangan cakapkan Al-Quran, Fatihah pun tak pandai baca. Bang baca Fatihah bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai situ. Bilangannya tak ramai. Tapi bila mula dah ada, dia akan jadi ramai. Saya kata, bang, engkau tak pandai baca Fatihah? Tak pandai, Ustaz. Tapi engkau selama ni semayang dengan Ustaz? Alah Ustaz, saya semayang sambil kunyah gula getah. Kau tak ngaji? Dulu ngaji. Dulu ngaji. Tapi nak UPSR, ni cerita lama Lepasan nak UPSR, berhenti sekolah agama sekejap, berhenti ngaji sekejap. Kan dapat 5A, rupanya dapat 5EA juga. Budak yang sekolah agama, budak yang ngaji, itu yang keputusan bagus. Saya pun tanya dengan dia, ayah kau tak kisah? Alah, ayah tak kisah. Tuan-tuan, saya ada satu cerita. Cerita ni cerita bohong. Saya nak bohong tuan-tuan petang-petang ni. Ada dua orang anak, dua-dua duduk dekat dalam surau.
Seorang kuat semayang, seorang tak kuat semayang. Yang kuat semayang duk semayang. Yang tak kuat semayang duk perhati. Kenapa yang kuat semayang ni semayang? Habis yang kuat semayang, yang tak kuat semayang pun tanya, wahai kuat semayang, kenapa kau kuat semayang? Yang kuat semayang pun cakap, sebab kalau aku tak semayang, bapa aku rotan. Jadi yang tak kuat semayang pun cakap, kalaulah bapa aku rotan macam bapa kau, mesti aku kuat semayang macam kau. Nampak tak? Dekat dalam dunia dia dah salahkan kita. Kat akhirat macam mana? Anak balik daripada sekolah, cari ibu. Ibu kat mana? Kat dapur goreng ikan. Cindailah mana tidak bertempat. Cari pula ayah. Ayah dekat ruang tamu, perut boncet, pakai kain gombang, tak pakai baju, kipas buka 5. Gitu. Kemudian buka TV. Bila buka TV, di sana ada reality TV yang banyak mempromosi artis. Artis diiklan saban hari, tak ada siapa pun cakap bid'ah. Tapi Nabi dirais tahun sekali, ramai pula yang cakap bid'ah. Akhirnya yang menempel dalam hati anak-anak, Nabi atau artis? Ya artis. Sebab itu ditanya anak-anak sekarang, sayang tak pada Nabi? Sayang. Cinta tak pada Nabi? Ya cinta. Tapi cara dia cakap, cara artis. Kelakuan dia macam artis. Kehidupan dia macam artis. Fashion dia artis. Nampak? Serba-serbi artis. Kadang benda yang simple dibawa oleh Nabi pun dia tak mampu nak buat. Dulu, saya belajar dekat Mesir 9 tahun. Jadi oleh kerana Mesir ni, dia duduk kat benua Afrika, atas di benua Eropah. Dekatlah naik kapal terbang tu dalam 2-3 jam je. 2-3 jam. Saya waktu cuti, saya pergi UK. Saya petik strawberry. Satu hari, saya jumpa seorang budak perempuan. Nama dia Raudah. Raudah memang lawa, cun, melecun, merecek. Torek Nawar cakap sama lu. Lawa sungguh. Sebab dia keturunan Pakistan mix dengan Mak Saleh. Pakistan dan orang Mesir, dia memang keturunan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan mukjizat dia, kehangseman dia. Macam Mak Black. Kenapa Mak Black tu suara sedap? Sebab dia keturunan Nabi Daud. Nabi Daud, apa mukjizat dia? Suara dia yang enak. Jadi tuan-tuan, satu hari saya nampak Raudah dekat kota London. Oleh kerana dia perempuan cantik, saya lelaki handsome, saya pun kejar. Sampai depan dia, saya pun cakap, how are you Raudah? Dia tahu apa dia jawab. Dia kata, Astaghfirullahalazim, my big brother Amir, we are Muslim, you supposed to give salam. Lu lemah lu tak lakulah. Dah lah lawa, sopan. Dia tanya saya, where are you heading? Saya kata, I'm going to the library. Apa dia jawab? Subhanallah, Masya Allah, already in Azhar, still want to study. Pre-example to others. Allah. Daripada mulutnya sudah mencerminkan dia orang Islam. Dari mulutnya sudah mencerminkan betapa dia mencontohi Nabi SAW. A very simple thing. Kita tak macam tu. Kita tak macam tu. Kita benda yang simple. Siapa ngalihkan aku punya beg ni? Simple thing. Saya nak ceritakan bagaimana kita ni meladeni Nabi kita. Yang kita kata kita sayang. Yang kita kata kita cinta. Sebab itu, nak cakap sayang, nak cakap cinta, nak cakap raih. Abu Jahal tu, Abu Lahab ni orang pertama yang meraih hari kelahiran Nabi. Abu Lahab ni manusia paling hina. Kenapa paling hina? Dia pakcik Nabi. Dia duduk sebelah rumah Nabi je. Dialah paling banyak menyiksa Nabi. 2 orang anaknya pernah kahwin dengan anak Nabi SAW. Kemudian, bila Nabi bawa dakwah, dia suruh anaknya ceraikan anak Nabi. Depan Nabi, menghina Nabi, meludah depan Nabi SAW. Tak cukup dengan itu, dia antara orang kafir yang namanya ditulis dalam Al-Quran bukan ditulis dengan cerita yang baik, tetapi ditulis dengan cerita yang jahat. Tapi tuan-tuan tahu tak? Dulu cerita ni saya sangsi, tapi semenjak ni banyak ulama Azhar cerita balik cerita ni. Bahawa Abu Lahab pada setiap hari Isnin diringankan siksaan dia daripada neraka. Kerana apa? Saat Nabi SAW lahir, dia gembira. Apa dia buat? Dia sembelih binatang ternakan. Macam kita sembelih kambing ke sembelih ayam kan, bagi orang kampung makan. Sama macam kita, dia bebaskan hamba. Dia pun bersedekah. Kita pun bila raih hari kelahiran Nabi, apa kita buat? Benda yang sama. Kita raih orang makan, kita bagi sedekah, ada orang sana sini bagi sumbangan. Betul Betul Tapi apakah yang membezakan kita dengan Abu Lahab? Sebab Abu Lahab hanya meraih hanya pada hari itu, kemudian dia menentang Nabi sepanjang hayatnya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kalau hari ini kita raih Nabi, raihlah Nabi sepanjang hayat kita. Kalau kita tak boleh bawa semua, jangan tinggal semua. Saya dulu kecil-kecil, nenek saya sambil potong bawang, sambil baca berzanji.
وبرز صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العليا. Nanti saya main-main Allah Allah Allah, tapi menempelkan Nabi di dalam hati. Nanti kalau dia nak puasa Isnin Khamis tu diajak, besok nak puasa, kita paling semangat. Suruh masak itu masa sahur, masak ini masa sahur. Tapi bukanya pukul 9 pagi. Itu kita. Tapi menempel sunnah Nabi. Sebab dibawa sunnah Nabi dalam kehidupan. Nanti saya akan bawakan. Sebab itu sunnah Nabi yang paling utama apa? Menuntut ilmu. Sebab itu kita duduk dalam majlis macam ni. Ni sunnah Nabi nombor 1. Kalau nak tinggal sunnah Nabi, yang ini jangan tinggal. Sebab jangan jadi umat Nabi Muhammad yang namanya Islam, namanya Muhammad, namanya Abdullah, tapi tak ada pengetahuan tentang agama. Sedangkan kita berada di satu tempat yang aman, satu tempat yang pecah rekod. Negeri Johor ni tuan-tuan, kira negeri yang paling banyak masjid dan surau, dan paling banyak guru takmirnya, dan paling banyak kelas agamanya. Kau nak bagi alasan apa lagi? Kita berada di tempat macam ni. Itu sunnah Nabi nombor 1. Nabi SAW duduk dekat Gua Hira. Apa dia buat? Dia cari-cari Allah. Allah perkenalkan dirinya. Maka Nabi pun keluar daripada Gua Hira. Keluar daripada Gua Hira buat apa? Dia nyampaikan ilmu akidah supaya manusia akidahnya betul. Sampaikan ilmu syariat supaya manusia syariatnya betul. Waktu hari ni ramai orang, dia tak berapa nak faham. Dah tak berapa nak faham, tak nak belajar. Sudah dah tak nak belajar, mandai-mandai. Pakcik, tak nampak pakcik sembahyang Zuhur? Pakcik jamak Zuhur dengan Asar. Macam mana pakcik boleh jamak? Kita kan duduk sekampung. Mana ada pakcik musafir? Tak, hari ni kan pakcik nyambut pengantin. Bila nyambut pengantin ramai, tamu datang tak sempat nak sembahyang. Jadi nanti pakcik jamak je. Allah akan faham kepala otak dia. Udah tak pandai memandai-mandai. Udah tak pandai tak nak belajar. Sedangkan kita ada peluang untuk ini sunnah Nabi nombor 1. Sebab itu kita lihat Nabi kalau masuk dalam masjid, masuk dalam rumah Allah, dia lihat ada orang berzikir, lihat ada orang baca Quran, lihat ada orang menuntut ilmu, Nabi SAW pasti duduk dengan orang yang menuntut ilmu itu. Itu Nabi. Nanti hari akhirat mungkin Allah, sebahagian manusia sebahagian manusia dicampakkan dalam neraka. Lalu dia bertikai, ya Allah Tuhanku, kenapa aku dicampakkan dalam neraka? Padahal aku semayang, padahal aku puasa, padahal aku baca Quran. Allah SWT kata, ya betul engkau banyak amalannya, tetapi amalanmu banyak pincang. Dan oleh kerana manusia itu suka mempertikai, dia pun pertikai. Dia kata, ya Allah aku memanglah banyak pincang, aku bukan macam Ustaz Amir belajar kat Mesir 9 tahun. Mungkin Allah jawab balik, dah tahu pengor, kenapa tak nak belajar? Jadi kita pun pertikai lagi. Bukan tak nak belajar, tak ada masa. Mungkin nanti Allah jawab balik, oh tak ada masa. 7 hari mencintaimu ada masa. Cerita Korea kau ada masa. Mancing-mancing kau ada masa. Bola JDT ada masa. Menuntut ilmu sekali-sekala kau tak ada masa. Sebab itu kita duduk dalam ruang barakah. Kenapa saya baca doa panjang-panjang? Sebab Nabi SAW dia bersabda, walillahi malaikatus sayyarah. Bagi Allah itu ada malaikat yang sentiasa bergerak. Namanya pun sayyarah. Kalau orang Arab, sayyarah tu kereta. Saya tahulah. Sebab mak saya orang Arab. Ana atahaddas al-lughat al-arabiyyah ma ummi fil bait. Saya punya atuk dekat Gai Syaril Bassas fil Abbasiyah. Saya memang daripada atuk saya semua ada kat sana. Bapak saya orang Jawa. Belajar kat Mesir 15 tahun. Tak balik-balik. Jumpa mak saya kahwin. Entah apa benda dia buat. Dapatlah saya. Maka saya ni Jawa Arab. Tapi saya cakap itu Nabi cakap walillahi malaikatus sayyarah. Bagi Allah itu ada malaikat yang sentiasa bergerak. Ini malaikat dia tak berhenti bergerak tau. Tak berhenti bergerak. Dia hanya akan berhenti apabila dia melihat ada orang menuntut ilmu macam ni. Sampaikan orang menuntut ilmu ni sunnah Nabi nombor 1 ni. Sunnah Nabi yang jangan sampai kita tinggal, terutamanya akhir zaman. Ini sampaikan, digazetkan beberapa keistimewaan. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat darjat lebih sikit daripada orang lain. Tadi kita semayang Jumaat sama-sama kan? Semua orang dapat pahala, tapi ada orang dapat pahala lebih. Siapa? Orang yang beriman dan orang yang berilmu. Dia dapat pahala lebih. Darjatnya tinggi lagi. Kalau kita belajar fiqh contohnya. Kita belajar akidah contohnya kan. Bila kita beramal, kerana dengan kita amal dan kita ada ilmu, kita akan dapat darjat lebih.
Memang pahala tu tak nampak sekarang. Ustaz, mana pahala tak nampak? Kalau nak nampak, senang aja, mati. Hari ni mati, hari ni nampak pahalanya. Macam saya tak apalah, mati nanti dulu saya yakin dengan pahala yang Allah bagi pada diri kita. Malaikat sayyarah, dia akan berhenti bergerak bila dia melihat ada orang-orang penuntut ilmu macam ni, tuan-tuan. Kemudian apa dia buat? Dia akan buat 3 benda. Pertama, dia akan memayungi. Maksud memayungi itu dia menurunkan keberkatan. Kita perlukan keberkatan. Keberkatan ni mana pertolongan daripada Allah SWT. Dan kita juga perlukan hidayah. Hidayah ni bukan orang kafir je perlu. Orang Islam pun sangat memerlukan hidayah. Hidayah ni kan orang Islam perlukan hidayah supaya dia menjadi seorang Islam kepada Islam yang lebih baik. Itu mendapat pimpinan Allah. Kita juga perlukan taufik. Apa maksud taufik? Taufik ni ialah kekuatan melakukan ibadah. Selama ni kita doa tak faham. Taufik maksudnya ialah kekuatan melakukan ibadah. Maksudnya kalau kita tengok orang tu setiap hari Jumaat boleh baca surah Al-Kahfi. Kita dah ada hidayah untuk baca surah Al-Kahfi, kekuatannya tak ada. Maka kita mohon, ya Allah Tuhanku, berikanlah aku taufik untuk aku membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat itu. Jadi kita perlukan keberkatan. Malaikat sayyarah yang pertama dia memayungi, menurunkan keberkatan. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya tuan-tuan duduk macam ni duduk macam ni, dah dapat lah. Dapat keberkatan. Walaupun ketika saya ceramah tuan-tuan tidur ataupun main handphone, tak apa, sekurang-kurangnya dapat keberkatan. Jadi kalau ada kuliah-kuliah tu anak-anak bawa, terutamanya kuliah hadis. Kuliah hadis tu bawa sebab dalam hadis sahih dinyatakan kalau kita baca matan hadis dapat memperelokkan akhlak. Dia setengah-setengah surau, dia buat program bacaan hadis, dia baca terjemahan. Saya tegur, kalau boleh baca Arabnya, kemudian terjemahannya kita ikut. Tapi bahasa Arabnya tu untuk mendapat keberkatan. Memang ada hadis Nabi SAW. Bawa anak-anak, dengar, biar dia berakhlak. Anak pun perlu berakhlak, kita pun perlu berakhlak. Ada orang cakap, Allah Ustaz, nanti budak lari-lari, lompat-lompat. Tak apalah, namanya pun budak. Biarlah dia lari lompat-lompat. Kalau imam yang lari-lari lompat-lompat, barulah kita panggil AJK, kita bermesyuarat. Apa isunya imam lari-lari lompat-lompat? Pasal imam umur dah 65. Baru betul isunya. Kalau budak tak ada isu. Tak ada isu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan mendoakan kita. Dan yang ketiga, dia mengaminkan doa kita. Jadi tadi saya baca doa panjang-panjang. Kita cakap amin antara doa saya. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah akhir kalam kami ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pun kata amin. Tapi ada malaikat sebut amin juga. Jadi antara nasihat saya, kalau tuan-tuan punya masalah, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada masalah apa-apa, saat menghadiri kuliah-kuliah agama di mana saja, curi-curi doa. Curi-curi doa. Nanti ada malaikat tukang aminkan. Jangan lupa doakan saya. Sebab saya yang ngajar. Tapi jangan doakan saya ni kahwin lebih daripada seorang. Seorang tu cukup. Sebab saya tak punya masa. Sibuk. Malam tadi balik pukul 3. Saya sebenarnya dah ada kat Muar daripada pagi. Saya tadi kat Surau Jalan Temenggong. Ada kuliah di situ pukul 9.45. Takkan saya nak balik Batu Pahat. Jadi saya boleh lega makan roti canai dulu, pusing-pusing sampai sini. Sampai Kemalangan tu, nampak tu kereta saya Kemalangan. Tak payah tengok dah. Gitu kan. Jadi macam itulah. Selalu sibuk. Kadang-kadang jumpa isteri seminggu sekali. Dengan isteri tak cenggo je. Tak cenggo. Tak cenggo, okey lagi. Kadang-kadang smart tag, pandu lalu. Bye. Itu pun anak 6. Cukuplah tu Cukuplah tu Jadi tuan-tuan, itu yang kita ingin contoh Nabi SAW. Tadi saya kata, bolehlah kita curi-curi doa ketika kita berkuliah. Tapi ingat, janganlah sepanjang aku ceramah kau berdoa. Janganlah gitu. Okay? Sebab kita nak cerita tentang siapa manusia hebat. Siapa manusia hebat? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sehingga kan berselawat ke atasnya itu mendatangkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ke wasallim. Tengok salat tu. Kalau dia baris atas, wasallam. Kalau dia baris bawah, wasallim. Jadi kalau kita baca Allahumma salli baris bawah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu kaedah nahwu dia. Kalau sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Gitu. Jadi tuan-tuan, jadi barang siapa berselawat ke atas Nabi, sehingga kan ada hadis Nabi kata apa? Man shalla alayya alfan fi kulli yawm
zahamat katifah wa katifi ala babil jannah. Barang siapa yang berselawat ke atasku 1000 kali sehari. 1000 kali ni tak semesti kita buat secara strict. Boleh by portion Macam biasanya saya nak pergi kerja daripada rumah, nak pergi kerja dapat 200, nanti nak balik dapat lagi 200 kan, by portion. As long as satu hari 1000, zahamat katifah wa katifi ala babil jannah, maka berlaga-lagalah bahunya dan bahuku ketika masuk dalam syurga. Sampai macam tu. Ada orang tanya, habis Ustaz, kalau 100,000 orang yang berselawat, kemudian sama-sama masuk dalam syurga dengan Nabi, bukankah nanti 100,000 punya bahu tu berlekat-lekat masuk? Allah, susahlah cakap dengan kau. Bukan itu maksudnya. Maksudnya saing-saing masuk syurga dengan Nabi. Orang ni kadang payah. Saya ada sekali tu dipanggil ceramah, tapi bukan dekat negeri ni lah, kat negeri lain. Johor macam tak ada masalah panggil ceramah. Kebetulan saya ni takut lambat, jadi saya tak makan tengah hari, terus berdesuk pergi sana. Dengan harapan tak apalah, nanti lepas ceramah kan ada makan-makan. Itu. Jadi habis ceramah tak ada makan, masing-masing balik. Imam pun balik. Saya kata, Mam, tak ada makan. Dia kata tak ada Ustaz. Saya kata dengan dia, kenapa tak ada makan? Pasal bid'ah Ustaz. Oh, payahlah kau ni, makan pun jadi bid'ah. Jadi maksudnya masuk syurga sayang-sayang Nabi. Bila masuk syurga sayang-sayang Nabi, maksudnya masuk syurga tu Jannatul Firdaus. Orang yang masuk Jannatul Firdaus, dia masuk syurga secara direct tanpa perlu singgah neraka. Sebab ada juga manusia masuk syurga singgah dulu neraka, takkan dia duduk Jannatul Firdaus. Mestilah syurga yang bawah-bawah tu, kan? Ada orang jumpa saya kata, Ustaz, saya tak dapat Jannatul Firdaus pun tak apa, dapat syurga nombor 7 pun okey. Saya kata, suka tingkau. Aku tak nak. Sebab syurga nombor 7 tempat mantannya ahli neraka. Kalau boleh kita nak masuk dalam syurga macam Nabi, tanpa perlu melalui apa-apa, direct to heaven. Sepatutnya macam gitu Man sallallahu alaihi. Nabi SAW, tuan-tuan, punyalah hebat. Sampaikan apa? Sampaikan nama dia pun Allah simpan. Allah tak bagi orang pakai nama Muhammad ni, tak ada orang pakai. Nabi Muhammad lah orang pertama yang pakai nama Muhammad ni. Selepas daripada tu baru orang boleh pakai. Sedangkan nama Muhammad ni Nabi Adam dah tahu. Sedangkan nama Muhammad ni dah ditulis dalam mushaf. Nama Muhammad SAW ni ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil, tapi tak ada seorang pakai. Allah simpan nama tu. Nabi Adam AS, dulu dia melakukan kesalahan, memakan buah khuldi. Dia bertaubat dengan Allah SWT. Taubat. Lama taubat, Allah tak terima. Satu hari dia teringat satu benda, dia pun sujud dekat dalam Kaabah. Masa tu Kaabah belum ada bangunan lah, tapi ada tapak. Sujud dekat tengah-tengah tu, dan dia kata, dengan berkat kekasihmu Muhammad SAW, maka ampunkanlah dosaku. Nabi Adam ni, Allah ni maha mengetahui. Saja dia tanya, mana kau tahu Nabi Muhammad ni kekasih aku? Dia kata, kerana aku melihat nama Muhammad digandingkan dengan nama Allah dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, kemudian digantung di arash, di bawah arash, dan ditulis di tiang-tiang di dalam syurga. Mestilah dia kekasihmu. Dan Allah kata apa? Aku ampunkan dosamu. Nabi Adam, tuan-tuan, dia bukan umat Nabi Muhammad. Bukan umat Nabi Muhammad. Tapi dia menyebut nama Nabi Muhammad. Allah ampunkan dosa dia. Nampak? Allah ampunkan dosa dia. Kita yang umat Nabi Muhammad, lebih lagi ya. Lebih lagi. Nampak? Dan selepas daripada itu, Nabi Adam mohon untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Dan ramai sebenarnya Nabi yang mohon untuk jadi umat Nabi Muhammad. Tak ada seorang Nabi pun yang makbul doanya kecuali dalam bab ni, kecuali Nabi Isa AS. Nabi Isa AS dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW naik ke langit ketiga, jumpa Nabi Isa, jadi imam pada Nabi Isa, dan Nabi solat 3 rakaat sebagaimana yang kebiasaan dibuat oleh Nabi Isa. Selepas daripada Isra' Mi'raj, barulah ada solat 3 rakaat, iaitu solat maghrib. Ni cerita tentang solat panjang. Bila bermula solat zuhur, bila bermula solat asar, bila solat zuhur tu daripada 2 rakaat jadi 4 rakaat. Begitu juga dengan asar. Apa penceritaannya? Solat apa pertama yang disembayangkan di hadapan Kaabah secara beramai-ramai oleh Nabi dan juga para sahabat. Panjang cerita dia. Tu kalau nak dengar cerita tu kena jumpa dalam episod yang akan datang. Ni tak sempat. Jadi Nabi Isa AS, kenapa dia sembahyang 3 rakaat? Sebab mensyukuri 3 nikmat. Satu, kerana Allah angkat dia menjadi Nabi Ulul Azmi. Kedua, kerana apa? Kerana Allah bebaskan ibunya daripada fitnah zina sebab dia lahir tanpa ayah.
Dan yang ketiga, kerana Allah angkat dia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam setiap kali dapat anak, dia bercita-cita nak bagi anak dia dengan nama Muhammad. Tapi setiap kali dia dapat anak, Allah lupakan. Lupakan sungguh sampai tak bagi nama Muhammad kepada anak-anak dia. Tengok Nabi Adam, berapa orang anak? 80 orang anak. Berapa kali bersalin? 20 kali bersalin. Sanggup orang perempuan? Dulu orang rumah saya bila dapat anak pertama kan, mak mertua saya tanya, macam mana? Nak bersalin lagi? Tahun depan bersalin lagi. Degil dia. Kan? Bila dapat anak kedua tanya lagi, macam mana? Sanggup lagi? Makin panjang. Tapi itulah, orang perempuan dia memang kuat sikit. Dia tak macam kita lelaki. Lelaki ni kalau dah demam, mental nak disuap, nak diselimut, nak distokinkan. Alah. Orang perempuan tu dia demam-demam masih boleh buat kerja. Orang perempuan dia kekuatan dia kat situ. Baik itu bersalin bagi kat orang perempuan. Orang perempuan bila dia bersalin je, hilang segala macam dosa. Senang orang perempuan. Saya ingat dulu kali pertama saya dapat anak sulung. Jadi saya tak pernah ada pengalaman. Bila sakit perut, saya pun sumbat isteri saya dalam kereta. Saya bawa kereta tu laju-laju. Saya up 1819. Sampai dekat hospital, saya letakkan dia kat kerusi roda. Saya bawa laju-laju naik ke atas. Saya up 1920. Sampai atas rupa-rupanya tak jadi bersalin. Jadi kebetulan datang kalang kelibut, tertinggal baju. Saya kata, yang abang balik dulu, nak ambil baju. Jadi orang rumah saya kata, boleh nanti singgah kedai bang, tolong beli majalah. Masa tu sibuk cerita Datuk Siti Nurhaliza kahwin dengan Datuk K. Dalam hati aku dah sakit-sakit nak bersalin dengan perempuan ni. Ya Allah. Dia masih boleh terfikir. Kita tak terfikirlah kalau kita. Kemudian saya kata, kebetulan kat Batu Pak tu, bas stand Jalan Omar jual majalah. Saya cakap dengan dia, nanti abang singgah. Tu, bas stand Jalan Omar. Nanti abang singgah, abang beli. Kata rumah saya, tak payah bang. Dekat kita pintu masuk hospital Batu Pahat. Siapa yang pernah pergi hospital Batu Pahat? Nora Ismail. Pintu masuk dia, main entrance dia tu, kat sebelah ni ada kedai. Dia kata kat situ ada jual. Saya cakap dengan dia, macam mana yang tahu dekat situ ada jual majalah cerita Datuk Siti Nurhaliza kahwin dengan Datuk K. Dia kata, sebab tadi kan kita lalu tengah sakit-sakit Datuk Siti. Itu orang perempuan. Kita orang lelaki tak macam itu. Jadi hebat Nabi Muhammad SAW. Sampaikan, tuan-tuan, namanya disimpan. Tak bagi orang lain pakai. Tak bagi. Nabi Muhammad dah pakai, barulah orang lain boleh pakai. Nabi Muhammad, tuan-tuan puan-puan, bukan hebat pada dirinya, malah hebat melahirkan manusia-manusia hebat. Antara sahabat Nabi yang hebat, seorang sahabatnya yang bernama Aswad. Aswad radhiyallahu anhu bukan nama sebenar, gelaran. Aswad ni bahasa Arab, bahasa Melayu hitam. Orang panggil dia hitam kerana dia memang hitam. Dia orang Habsyah. Orang Habsyah ni kira Mak Black, paling black itu Habsyah lah. Orang Mak Black Amerika kalau pergi hantar ke Habsyah, kan, memang kira putih melepak. Kalau kita nak tahu orang Habsyah ni punya gelap macam mana, tengok gambar-gambar lama orang yang ambil upah. Kalau sekarang kita ambil upah tolak pakai kursi roda, dia kendong orang. Dua orang ni memang tinggi-tinggi besar-besar. Tengok dia punya hitam macam mana. Hitam sungguh. Jadi si Aswad ni, udahlah dia hitam, rambut kerinting afro, muka tak handsome, miskin hamba, package. Package habis. Jadi tuan-tuan, satu hari dia ada hajat. Ada hajat. Dia jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku punya hajat. Kata Rasulullah, apa hajatmu? Kata Aswad, aku nak cakap, tapi aku segan. Kenapa dia segan? Sebab sebenarnya dia nak kahwin. Tapi dia sedar diri kan. Siapa nak aku? Jadi bila tanya, Nabi SAW tanya, engkau nak apa? Dia kata, aku ada hajat tapi aku segan. Kata Rasulullah, tak apalah Aswad, cakap je lah. Kita bukan orang lain. Aku ni banyak kerja. Lu cuba cakap lah sebenarnya kau nak apa. Kata Aswad, aku nak cakap tapi segan. Rasulullah kata, cakap aja. Kata Aswad, aku nak cakap tapi segan. Kata Rasulullah, cakap! Kata Aswad, aku nak kahwin. Nabi tak adalah cakap macam tu. Nabi tak adalah cakap aku banyak kerja. Saja je tengah hari macam ni. Dia kata, aku nak kahwin. Jadi bila dia kata nak kahwin, kan, Rasulullah pun kata bagus. Kata Aswad, memang bagus, tapi siapa nak aku? Kata Rasulullah, jangan risau. Nabi ambil satu ranting, Nabi lukis peta dekat Nabi lakar peta dekat pasir. Lakar peta. Kemudian Nabi SAW kata, kau pergi rumah orang ni, cakap aku pinang anaknya, tetapi bukan untuk aku, untuk engkau. Jadi bila Aswad
Dia tengok peta yang dilakar oleh Nabi SAW. Dia rasa risau. Pasal apa dia rasa risau? Pasal rumah yang dimaksudkan oleh baginda SAW adalah rumah seorang yang sangat kaya, seorang bangsawan. Tak cukup dengan itu, dia cuma ada seorang je anak perempuan. Seorang je anak perempuan yang menjadi rebutan pemuda-pemuda Madinah. Jadi macam mana? Tapi bila dah disuruh oleh Nabi, dia pergi juga. Nak bagi salam, sampai rumah nak bagi salam, serba salah lah. Nak bagi salam, serba salah. Jadi perbuatan dia dilihat oleh bapa perempuan ni. Bapa ni turun. Kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ada hajat, Aswad? Kata Aswad, tak ada. Yang ada hajat Rasulullah. Pandai Aswad. Kan? Apa hajatnya? Kata Aswad, aku nak cakap tapi aku segan. Kata bapa dia, tak payah segan lah. Kita kan kawan-kawan, sahabat Nabi. Cakap je lah. Jaga-jaga tuan-tuan. Saya dah nak jerit dah ni. Bila dah didesak, akhirnya Aswad cakap, Rasulullah pinang anakmu tetapi bukan untuk dia, untuk aku. Jadi bapa dia kata, tunggu kejap. Bapa dia pun masuk dalam rumah, ambil pedang, kejar Aswad. Aswad lari lintang bukang. Perbualan Aswad ni dengan bapa dia didengari oleh anak perempuan. Jadi anak perempuan tu turun. Dia kata, wahai ayahanda, kenapa ditolak pinangan Aswad? Ni perempuan kaya, perempuan lawa. Jadi rebutan. Kenapa ditolak pinangan Aswad ni? Ini pinangan Rasulullah. Walaupun Aswad ni serba kekurangan, tapi bila dah Rasulullah yang pinang, pasti baik untukku di dunia dan di akhirat. Tengok macam mana perempuan dididik oleh Nabi. Dia tak kira dah tu. Tu. Ini kita kadang orang nak kahwin, kita payah-payahkan hantaran mahal-mahal. Hantaran mahal boleh tak dalam Islam? 40,000. Boleh tak? Jawapannya boleh, tapi biarlah kena pada barangnya. Makcik ni kenapa anak makcik ni hantaran ni sampai 40,000? Anak aku ni hafizah Quran, siap pandai taranum tau. Besok kau kalau kahwin dengan dia, kau dapat anak. Semua anak kau tu nama. Seorang nama Muhammad Bayati, seorang nama Muhammad Muhammad Nahwan. Siap pandai taranum, hafizah semua. Gitu. Makcik, anak makcik ni kenapa hantaran 30,000? Anak makcik ni pandai masak macam-macam masakan. Engkau kalau kahwin dengan dia, engkau sarapan ala-ala Korea, makan tengah hari ala-ala Jepun, makan malam ala-ala Australia. Apa tu? Ini Allah, dagu sambung. Jahit tak pandai, baju pun longgok tak lipat-lipat. Taunya tengok handphone hantaran 15,000. Memanglah tak padan. Jadi bila dah dinasihat, saya tuan-tuan, kan kalau orang masuk minang anak saya, mudah. Saya ada 4 orang anak perempuan lah. Semua lawa-lawa lah, tengok bapaknya. Ada orang minang anak saya. Ustaz, saya nak kahwin dengan anak Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Hantaran berapa Ustaz? Engkau ada berapa dekat dalam bank? RM50 je. Hampir lah kau ni. Okay. Tak apa, pasal engkau orang baik, kan? Budak tahfiz. Yang penting dia pandai memimpin anak saya ke syurga. Ingat, senang ke jangan anak perempuan? Baik tu, dengar kan ada hadis Nabi. Mana ada hadis Nabi jaga anak lelaki masuk syurga? Mana ada. Hadis Nabi, siapa yang boleh menjaga 2 orang anak perempuan, kemudian dia boleh baik, masuk syurga, terjamin syurga bapa. Yang penting kan dia boleh memimpin anak saya ke syurga. Kata, tak apalah, dek, oleh kerana kau ni orang baik, jaga solat, hafiz Al-Quran, tak ada masalah. Tak ada masalah. Hantaran engkau bapak tanggung. Majlis rumah engkau bapak tanggung. Belum kahwin tu dah panggil bapak. Rumah bapak pun bapak tanggung. Tak percaya masuklah Minang. Cuma itulah anak saya baru 6 tahun. Jadi maknanya memang tak ada can lah. Budak-budak ni mungkin ada can. Yang lain-lain tu jangan mimpi lah. Tak payah. Kita pilihan raya dulu. Pilihan raya dulu. Macam tu. Jadi bapak perempuan ni pergi bertemu dengan Rasulullah. Dia pergi jumpa Rasulullah. Kemudian dia cakap, wahai Rasulullah, tadi aku dihasut syaitan. Aku minta ampun. Aku tadi dihasut syaitan. Aku minta ampun. Jadi diterimalah Aswad sebagai menantu. Rasulullah tanya, wahai Aswad, engkau nak kahwin ada duit? Kata Aswad, ya mboh, tak ada. Maka Nabi pun arah pada sahabat. Sunnah Nabi dulu antaranya, kalau ada sahabat yang susah-susah nak kahwin, kumpul dana, bagilah dana tu pada Aswad. Maka Aswad pun pergi shopping. Dia pergi shopping lah, nak kahwin, pergi shopping dekat Muar Mall yang ada dekat Madinah masa tu. Tengah shopping, tiba-tiba ada panggilan jihad. Zaman tu, kalau ada sahabat nak kahwin, dalam masa yang sama ada panggilan jihad, Nabi akan bagi pelepasan. Tapi saking sayangnya Aswad pada Rasulullah SAW, daripada dia cari perkakasan untuk pergi kahwin, tak jadi. Cari perkakasan untuk pergi berperang. Dan tak ada seorang sahabat pun yang tahu dia pergi berperang.
Jadi Aswad pun beli baju besi, beli topi besi. Tak ada orang tahu. Beli kuda, beli senjata. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Aswad ni dia jatuh, dia mati syahid. Dan jatuh daripada kuda dia. Kemudian tertanggallah topi besi dia. Dan sahabat kata, kenapalah Aswad pergi perang? Kan dah dapat pelepasan. Dan berita kewafatan Aswad disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah jenazah Aswad. Dan Nabi ni ketika dia ziarah jenazah Aswad, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dua benda pelik. Satu, Nabi gini. Satu lagi, Nabi sekejap ke kanan, sekejap ke kiri. Gitu lah. Sahabat kata, kenapa macam? Tak apa, kita biar dulu Nabi selesai urusannya dengan jenazah Aswad. Lepas tu kita tanya. Dah selesai ditanya Rasulullah, kenapa begitu? Kata Nabi SAW, Aswad ni menjadi rebutan bidadari syurga. Dan bidadari syurga ni, dia berebut-rebut, tarik-menarik antara satu sama lain. Dan ketika mereka berebut-rebut tu, maka terselaklah aurat mereka. Maka aku tidak mahu melihat aurat mereka, aku gini. Jadi lepas daripada ni, kalau ada orang perempuan, dia buka aurat ke apa, nampak aurat, buat gini. Bukan gini, ini salah. Ini salah, ini ngelat nama dia. Ini ngelat. Jangan gitu. Jadi orang perempuan jagalah aurat. Kan? Kena jaga aurat. Macam mana? Kalau tak jaga aurat, kesian orang lelaki. Orang perempuan ni, dia kena jaga aurat dia. Pastikan tubuh badannya tidak kelihatan. Jangan pakai yang kita panggil ariat. Ariat ni pakai tudung nampak kulit ni. Nampak tengkuk ni. Nampak tu. Jarang kan nampak tengkuk ni. Alah ustaz tengkuk. Memang Allah jadikan tengkuk perempuan tu menaikkan nafsu lelaki. Orang lelaki ni tak ada benda lain. Tak, memang gitu dah Allah cipta kita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Allah dah ranking, tapi ranking yang pertama apa? Hubbus syahawati minan nisa'. Dia kata lah. Habis tu orang lelaki nampak tengkuk. Orang tengkuk lelaki kau tengok menyampah. Tengok tengkuk ustaz dia menyampah kau tengok. Gitu. Satu lagi, janganlah pakai kasiat. Kasiat ni apa ni? Pakai ketat-ketat. Pakai seluar jinak. Tunut. Tengok dosa. Tak tengok rugi. Jadi macam tu. Orang perempuan selalu dia komplain. Orang perempuan ni payah sikit dekat dunia nak jaga aurat. Memang saya tak nafikan. Dia payah berbanding orang lelaki. Orang rumah saya pun kalau nak pergi khususnya satu hari, dia punya setrika baju tu macam nak lari rumah. Pukul 8 dah setrika baju sambil bual-bual dah setrika tu kan. Sampai berhenti sembahyang isyak, lepas tu setrika lagi kan. Setrika lagi, pukul 10 tidur. Nanti pukul 4 pagi bangun setrika lagi. Dalam hati aku, dia nak pergi khusus ke dia nak lari. Pasal sehari je. Kita orang lelaki senang ambil plastik sampah, letak 2 spender, 2 kain pelekat, letak baju, dah cukup. Ikat-ikat masuk dalam kereta. Orang perempuan memanglah payah sikit dekat dalam dunia. Tapi orang perempuan ringan di hari akhirat. Orang perempuan tak akan ditanya tentang anak-anaknya. Orang lelaki kan, dia senanglah sikit dekat dunia. Tapi orang lelaki ni akan ditanya 4 perempuan dalam kehidupannya di hari akhirat. Akan ditanya isterinya, akan ditanya ibunya, akan ditanya adik-beradik perempuannya, akan ditanya anak perempuannya. Jadi kan sudah seimbang. So jangan komplain-komplain dengan Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW, dia jalan sekejap ke kanan, sekejap ke kiri. Kenapa ya? Nabi kata, kerana Aswad ini jenazahnya disolatkan oleh ratusan ribu malaikat. Sehingga kan Nabi SAW nak sampai ke jenazah Aswad, Nabi SAW terpaksa menyelip antara bahu-bahu malaikat. Tuan-tuan, saya bukan nak cerita tentang bidadari. Saya bukan nak cerita tentang malaikat yang ramai solatkan jenazah Aswad. Tak, saya nak cerita Aswad itu sendiri. Aswad adalah manusia yang tidak popular. Sahabat Nabi yang barangkali ini kali pertama kita mendengar namanya. Dia tidak seperti sahabat-sahabat Nabi yang lama, yang ramai, yang popular itu. Dia orang yang kita tak kenali. Tapi walaupun kita tak kenal dia, tuan-tuan, tak kenal dia, ceritanya membuktikan saat dia membuka hatinya kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kecintaannya bukan sekadar di bibir-bibir sebagaimana kebanyakan orang dewasa ini. Kecintaan itu diladini dalam kehidupan, ditunjukkan dalam kehidupan. Tengok apa yang berlaku pada dirinya. Allah muliakan dia. Adakah semestinya kita berjumpa dengan Nabi, kita mesti jadi macam tu? Tak juga. Ada manusia-manusia yang berbicara dengan Nabi, mendengar dakwah Nabi, malah kata orang tu melihat mukjizat Nabi. Tapi dia tutup hati dia pada Nabi SAW. Apa berlaku? Mereka dihinakan. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Dan hari ini kita tidak pernah bertemu dengan Nabi kita SAW.
Kita tidak pernah berbicara dengan dia. Kita tidak pernah melihat mukjizat dia kecuali Al-Quran. Nampak tak? Tetapi kalau kita buka hati kita kepada Nabi SAW, tengok apa yang akan berlaku pada diri kita. Kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Beberapa tahun yang lepas, ada satu orang pakcik. Cerita ni berlaku dekat Muar. Viral cerita ni. Pakcik ni, dia punya meninggal dunia tu jadi viral. Kenapa jadi viral? Pertama, meninggal pada bulan Ramadan. Kedua, meninggal dalam rumah Allah. Ketiga, meninggal sedang sujud. Keempat, meninggal sujud solat tahajud. Kelima, meninggal sujud solat tahajud sementara menanti solat subuh berjemaah. Ini pakcik, kalau baca profil hidup dia, sekolah tak habis. Kereta tak ada, motor tak ada. Yang ada beca. Jual tempe. Tempe. Dia bukan ustaz balik Timur Tengah. Dia bukan ketua mana-mana kumpulan tarikat. Tapi saat dia meninggal dunia, semua orang ingin jadi seperti dia. Tapi macam mana dia jadi seperti itu? Barangkali dalam kehidupan dia, kecintaan dia kepada Nabi SAW bukan sekadar di bibir-bibir, tapi dibuktikan dalam kehidupan. Sebab itu marilah selepas daripada ini kita termotivasi untuk menjadikan Nabi ni uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Tadi saya cakap kan, sunnah Nabi nombor 1 tak lain dan tak bukan adalah menuntut ilmu. Sebab itu tuan-tuan, dalam majlis-majlis ilmu, pergilah majlis-majlis ilmu. Sebab hanya dengan ilmu kita boleh sampai Allah. Hanya dengan ilmu syariat kita betul. Hari ini ramai orang beribadah, silap ibadahnya. Kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Macam mana? Sah tak sah? Jawapannya tak sah. Sebab apa? Walaupun makhrajnya betul, tetapi pendek di hujung. Kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, hamim mati bawah him. Mana pergi huruf ya? Sedangkan Imam Nawawi kata, hilang satu huruf dalam Fatihah, maka batallah Fatihah. Bila batal Fatihah, maka batallah sembahyang. Jadi sia-sialah sembahyang dia. Nampak tak? Kerana tidak ada ilmu. Terbiasa melakukan kesilapan. Dan syaitan bijak. Syaitan memang bijak. Syaitan ni sebelum dia diutus pada kita, dia masuk University of Syaitan. Dia ada silibus dia. Jangan main-main. Antara silibus yang paling utama, dia buat orang tak belajar. Lepas tu hari ni ramai orang tak suka belajar. Betul? Cuba kalau kita buat kuliah sampai pukul 2 pagi. Viral. Terus tarik tauliah aku. 2-3 tahun lepas, hari kemerdekaan di dataran Batu Pahat, ada pertandingan karaoke. Saya memang minat menyanyi. Saya ni pengurus satu kumpulan nasyid yang agak popular sebenarnya. Saya memang minat menyanyi. Tapi pasal hadiahnya 300, saya bukan standard saya lah. Standard saya biasa 3,000 ke atas. Macam tu. Jadi saya pun tak masuk. Tapi ada 10 orang final. 10 orang final nyanyi 2 buah lagu. Dan saya ada komen juri. Habis pukul 2.30 pagi. Punyalah ramai orang. Cuba masjid 2.30 pagi. Tak jadi apa. Jadi tuan-tuan, itulah sunnah Nabi nombor 1. Nabi SAW, Nabi SAW. Tadi saya kata, syaitan ni antara silibus dia buat orang tak belajar. Yang kedua, silibus dia apa? Kalau orang tu belajar, dia buat orang tu tidak beramal dengan apa yang dipelajarinya. Belajar dah bertahun-tahun. Ni contoh ni kita dengar ceramah ni. Besok entah ada ke tak tahu ni. Contoh ni macam dia buat kita belajar, tapi dalam masa yang sama dia buatkan kita tidak beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Yang ketiga, syaitan ni kalau dia tidak berjaya membuat manusia itu melakukan maksiat, dia akan membuatkan manusia itu lara dengan kehidupan tanpa memikirkan agama. Sebab tu hari ini ramai orang tuan-tuan, dia mancing boleh, kuliah tak boleh. JDT boleh. Tapi dia jemaah tak boleh. Tak boleh. Pelik. Sebenarnya dia pergi mancing, salah tak? Tak salah. Tak salah pun. Tengok bola sepak, salah tak? Tak salah. Handphone, salah tak? Tak salah juga. Tu. Dulu saya pakai Nokia 3310. Baling anjing pun mati kan dia. Jadi anak murid saya kata, Ustaz ni dah glamour dah, tak boleh pakai. Dia belikan saya Android, belikan saya Samsung. Saya pergi Mekah dekat Masjid Quba, dicuri orang. Padahal Masjid Quba tu kan tanah haram. Maknanya kalau dah bajingan tengek, dalam Kaabah pun bajingan tengek. Balik-balik anak murid saya tanya, Ustaz mana handphone? Saya kata dicuri orang. Dia belikan satu lagi Android. Dia belikan handphone baru. Jadi saya pun mengamuk satu hari, dalam kelas saya, empas pecah. Besok dibelikan Android lagi satu. Budak-budak sekarang dibelikan.
Belikanlah sport rim kereta ke ni, telefon. Dia ajar kita berWhatsApp. Ajar kita main game. Mainlah Candy Crush. Main game WhatsApp. Rupa-rupanya WhatsApp ni, subhanallah, makin lambat membuatkan kita semayang. Tanggungjawab kita dengan keluarga makin macam-macam. Kita handphone kat sini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Oh, dah. Bagi salam, mulut ikut imam, tapi buka handphone. Tengok, handphone. Itu. Handphone salah, tak salah. Pancing salah, tak salah. Bola salah, tak salah. Yang salah apa? Tidak imbang. Cuba kita kaki bola, dalam masa yang sama kita kaki masjid. Cuba kita kaki pancing, dalam masa yang sama kita kaki kuliah. Kan best. Nabi kaki panah. Nabi kaki naik kuda. Nabi suka naik kuda. Kaki mana? Oh, kalau saya cerita bab ni panjang. Tetapi macam mana Nabi meladeni agama? Agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi sunnah Nabi nombor 1, tak lain dan tak bukan, tuan-tuan, ialah menuntut ilmu. Saya sangat berharap jadilah masyarakat yang berilmu, faham agama. Bila kita faham agama, insya-Allah jalan kita teratur, jalan kita terpimpin. Masih belum terlambat. Yang kedua, Nabi SAW, tuan-tuan, saat dia melakukan satu amalan, dia buat secara istiqamah. Mudah-mudahan hari ini kita dah datang kuliah. Selepas daripada ini, kita istiqamah menghadiri majlis-majlis kuliah. Kita kalau tak boleh buat yang besar-besar, kita buat yang kecil-kecil. Saya selalu cakap dengan jemaah, kadang-kadang ada orang sangka dia masuk dalam syurga kerana amalan yang besar-besar. Rupanya dia masuk dalam syurga kerana amalan yang kecil-kecil, tapi dia buat secara istiqamah. Kadang-kadang ada orang sangka dia masuk dalam neraka kerana dosa-dosanya yang besar. Rupa-rupanya dia masuk dalam neraka kerana dosa-dosa yang kecil, tetapi dibuat secara istiqamah. Oleh itu kita carilah apa-apa amalan, buatlah secara istiqamah. Tuan-tuan, sejumlah waktu yang lalu saya tunjuk satu video daripada YouTube kepada anak murid saya. Satu ulama Mesir, dia jadi imam sembahyang asar, anak muridnya hafizah, soleh dan soleh, ramai. Habis dia jadi imam solat asar masa tu, dia pun membaca kitab. Tengah dia baca kitab, tiba-tiba tangannya lemah longlai. Tiba-tiba terpancar kalimah Allah. Kalimah Allah ni macam cahaya terpancar daripada dahi dia. Maknanya akal dia sentiasa memikirkan Allah. Tiba-tiba dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan. Berapa husnul khatimah? Banyak. Pertama, meninggal dalam rumah Allah. Kedua, meninggal setelah jadi imam. Ketiga, meninggal makmumnya, anak-anak muridnya yang soleh-solehah. Keempat, meninggal sedang baca kitab. Kelima, meninggal terpancar kalimah Allah. Keenam, meninggal sempat sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketujuh, dia meninggal disambut oleh anak-anak muridnya dengan zikrullah. Satu anak murid saya tanya, Ustaz, kalau saya ni seorang pendosa, lalu saya mati macam ni Ustaz, macam mana hisab saya? Saya kata, kalau kau seorang pendosa dan kau mati macam ni, hakikatnya engkau dirahmati dan kau mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia pun cakap, dia kata, Ustaz, saya nak mati macam ni. Saya cakap dengan dia, jangan cakap engkau, aku pun nak mati macam tu juga. Tapi mari kita muhasabah diri. Bagaimana kita nak mati dalam rumah Allah? Kalau kita pergi rumah Allah pun sekali-sekali. Bagaimana kita nak mati, kan? Ketika membaca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran hanya waktu Ramadan, habis Ramadan kita talak 3 dengan Al-Quran, seumpama kita bertuhan dengan Ramadan. Bagaimana kita nak mati dalam kebaikan kalau tak ada satu amalan kebaikan yang kita lakukan? Jadi tuan-tuan, saya tengok ramai dah tidur. Boleh saya sambung sikit lagi? Boleh? Ni saya nak sampaikan satu cerita. Tadi cerita bohong, ini cerita betul. Hari ini saya datang simple dia, motivasi. Nak jadikan Nabi uswatun hasanah, kecintaan bukan sekadar di bibir-bibir, tapi dibuktikan dalam kehidupan. Tuan-tuan, ini cerita betul. Satu hari saya makan di Batu Pat, ada satu tempat nama dia Tapak Pesta. Saya makan, tengah saya makan, tiba-tiba datang orang gila. Saya kenal orang gila tu. Saya panggil. Saya suruh dia duduk. Saya belanja dia mi goreng dengan kopi ais, tak salah saya. Dan kami ngobrol lah, bual. Tiba-tiba orang gila ni dia keluarkan satu isu yang membuatkan saya sentap. Dia kata, Ustaz, hari ni ramai orang kata dia sayang Nabi, dia cinta Nabi. Tapi dia penipu. Oleh kerana dia orang gila, saya main-mainkan dia. Saya kata, ya ke? Dia kata, ya Ustaz. Kalau tak percaya Ustaz, Ustaz balik ke sekolah. Ustaz minta anak murid Ustaz senaraikan 100 sunnah Nabi. Mesti tak boleh. Tapi minta mereka senaraikan 100 idola sukan, 100 artis, insya-Allah boleh. Saya kata, betul lah, orang gila ni bijak lah. Tiba-tiba dia minta saya kertas dengan pen. Saya keluarkan kertas dengan pen. Saya cikgu, selalu bawa kertas dengan pen.
Saya pun keluarkan. Bila saya keluarkan, saya bagi kat dia. Dia tengok saya atas bawah. Dia tengok, saya kata dengan dia, kenapa? Dia kata, Ustaz, saya orang gila. Mana pandai tulis, mana pandai baca. Ustaz lah yang tulis balik mesin ni. Dia tak ya juga. Saya tanya dengan dia, kau nak aku tulis apa? Dia kata apa? Ustaz, cuba Ustaz tulis 100 sunnah Nabi. Saya tulis 1 sampai 10 laju. 10 sampai 20 kurang laju. 20 sampai 30 macam tak boleh tulis ha? Selalunya boleh, hari tu je tak boleh. Bila saya tak boleh tulis, dia jerit macam orang gila. Dia kata ustaz munafik, ustaz penipu. Dia jerit macam orang gila. Dia tu dah gila tapi dia jerit macam orang gila. Dia cakap ustaz, oleh kerana ustaz pandai ngajar-ngajar orang, tapi ustaz 2 kali 5, 5 kali 2, tempat ustaz dalam neraka. Astagfirullahalazim. Aku belanja kau mi goreng. Tiba-tiba berkumandang seruan azan di Masjid Sultan Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pergi. Seolah-olah nak pergi semayang. Tapi saya tak boleh menipu. Hakikatnya saya nak lari pada orang gila tu. Sebab saya malu. Dan saya makin jauh daripada dia, suaranya makin kecil. Tetapi makin kuat di dalam sanubari saya. Saya semayang tak khusyuk. Biasanya habis semayang, saya mengaminkan doa imam. Tapi hari itu saya tak mengaminkan doa imam. Saya duduk dekat beranda, saya tengok langit. Menitis air mata saya. Kenapa? Kerana dia orang gila betul, cakap dia. Kita orang betul. Banyak gila kita. Kita kata kita sayang Nabi. Mana Nabi dalam kehidupan kita? Ni dah nak politik ni. Anak grup-grup WhatsApp ni saling kutuk, mengutuk. Memang bergaduh ni. Grup-grup dah mula gaduh ni. Mana Nabi dalam kehidupan kita? Sebab itu marilah selepas daripada ini, kita timbulkan kecintaan kita kepada Nabi bukan sekadar di bibir-bibir. Kita buat sikit-sikit. Kita bawa Nabi dalam kehidupan. Boleh tuan-tuan ada satu lagi cerita. Boleh tahan? Orang lelaki boleh sabar? Orang perempuan boleh sabar? Adik-adik boleh sabar kalau korang boleh sabar, boleh tahan, korang tunggulah. Saya dah tak boleh tahan, saya nak balik. Tapi sebelum saya akhiri, tuan-tuan, saya ada buat jualan amal. Ni kitab hadis. Kumpulan hadis bimbingan anak soleh. Sesuai untuk ibu ayah, sesuai untuk anak-anak. Okay? Dan kulitnya adalah kulit yang licin macam ni lah. Okay? Jadi siapa yang berminat, ada meja di sana dan ada tabung. Kan? Boleh ambil satu. Satu ni harga dia ialah RM5. Kalau nak masuk lebih, amat dialu-alukan. Namanya pun jualan amal. Dalam masa yang sama, di situ ada iklan. Saya ada buat pelbagai perkhidmatan, tuan-tuan. Saya ada buat perkhidmatan akikah kambing di Kota Mekah, sedekah kambing di Kota Mekah, sedekah bahagian kambing. Satu ekor kambing RM570, tapi satu bahagian kambing ialah RM50. Ada wakaf Al-Quran di Kota Mekah, ada infak makanan, wakaf Al-Quran RM70, infak makanan RM35, wakaf kerusi roda, badal umrah, borang semua ada kat situ. Atas tu ada catatlah wakaf apa dan ada harganya. Kemudian ada ruangan nama dan nombor telefon dan berapa unit kita nak. Jadi barang siapa yang berhajat, bolehlah tengok harga tu dan masuk duit dalam tabung. Siapa yang bawa duit, siapa yang dah masuk duit, tanda right. Okay? Nanti saya hubungi. Tapi siapa yang tak bawa duit tapi berhajat, nak infakkan Al-Quran, infakkan makanan di Kota Mekah dan sebagainya, okey, boleh tulis nama, jangan tanda right. Saya akan hubungi 2-3 hari untuk di bank in dan sebagainya. Jadi saya rasa tuan-tuan, itu saja untuk hari ini. Mohon maaf penyampaian yang sedikit, mudah-mudahan memberikan impact yang besar. Sebelum itu saya mohon ampun, mohon maaf anda ada terkasar bahasa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan. Silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ini sekarang adalah tentang perkahwinan kali 2. Antara muda dan janda lah. Sekarang masalahnya perkahwinan itu kebanyakan tidak dapat dilaksanakan sebab terdapatnya pertentangan anak-anak. Beberapa pihak lah. Antara pertentangan yang diajukan, dia tak setuju tu. Dia kata besok arwah ayah dia tak dapat bersama dengan mak dia sebab mak dia dah kahwin lain. Jadi adakah itu satu pernyataan yang betul ataupun cuma sekarang ni kehidupan di akhirat dengan dunia tak sama kan? Saya. Jadi ada setengah pula anak-anak yang masih muda ni pun tak benarkan mak dia kahwin lagi. Dia sebab lain lah. Mungkin takut mak dia tak ingatkan dia lagi ke macam-macam lah. Apa dapat Ustaz dan untuk kita sama-sama dapat ilmu lah. Okey. Pada pandangan saya, teruskan perkahwinan itu. Gurau.
Dia gini, masalah kehidupan di hari akhirat. Kita duduk dengan siapa? Kita duduk dengan isteri kita. Lepas tu orang lelaki, kalau dia kahwin 4, maka dia akan duduk dengan 4 orang isteri dia. Tapi kalau seorang perempuan, bila dia kahwin dengan suami, dia kahwin dengan satu suami, kemudian bila suami dia meninggal dunia, besok dia kahwin baru, dia akan duduk dengan suami nombor 2 tu, suami yang terakhir. Jadi masalah-masalah tu memanglah berlaku, tapi dari sudut tuntutan agama, dia bukanlah satu benda yang haram, mana boleh diteruskan. Jadi penyelesaian dunia tu kena dibincangkan lah pada saya. Kena dibincangkan, kena diberi faham. Setengah orang ni kadang-kadang dia tak faham. Dia memang tak faham. Sehinggalah benda tu dah berlaku. Bila dia berlaku, nampak keadaan tu tenang, nampak keadaan tu tak ada apa-apa, okay, maka masalah tu akan hilang juga satu hari. Tapi nak cakap masalah tak ada. Tapi adakah seorang suami perlu meminta izin anak-anak ni untuk berkahwin? Jawapannya tak. Dari segi hukum dia tak perlu. Malah sebenarnya kita di Johor ni perlu dapat tanda tangan lah. Itu enactment Johor. Tapi asalnya sebenarnya kalau ikut dari segi hukum, sebenarnya dia tak perlu minta izin pun dengan suami. Jadi kalau jadi saya rasa isu ini jangan ditimbulkan lagi dalam majlis seperti ini, sebab bahaya. Tapi dari segi hukum sebenarnya tak perlu minta izin, cuma sekadar pemberitahuan saja. Ada soalan lagi? Kalau nak balik cepat tak payah soal. Ya saya. Saya baca. Kita baca terlihat dalam satu WhatsApp. Dia cakap, aku yang kita buat sekarang sambut Maulidul Rasul ni, kita bukan sambut kelahiran Nabi, tapi dia cakap adalah kewafatan Nabi. Kerana yang sahih adalah Nabi meninggal pada hari Isnin. 12 Rabiul Awal. Yes. Jadi ada pandangan yang macam tu, dan saya tengok follower dia begitu ramai. Jadi macam mana kita nak menjelaskan, kita ni orang tak banyak ilmu. Ya. Okay. Baik begini, kelahiran Nabi dan kewafatan Nabi tarikhnya tak akurat. Tapi jumhur ulama kata 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Kemudian kewafatan Nabi pun berlaku pada 12 Rabiul Awal. Dua-dua hari Isnin. Isnin ni memang hari yang agak istimewa. Kenapa saya kata istimewa? Itulah hari Nabi lahir, itulah hari Nabi wafat, itulah hari Nabi dilantik menjadi Nabi, itulah hari Nabi SAW berhijrah, dan banyak lagi peristiwa berlaku pada hari Isnin. Apakah istimewa hari Isnin ni? Kita pun tak tahulah kan. Tetapi tadi pagi saya dekat Surau Jalan Temenggung, saya mengajar, bolehlah setiap bulan saya di situ, nanti boleh ambil jadual daripada Ustaz Adha, siapa kenal. Dia Rahib Maktum ni cerita sirah yang very accurate, very accurate. Sebelum kita mengajar sirah, kita kena fahamkan kepada audience bahawa apa-apa penceritaan yang ada dalil itu tidak boleh ditolak. Tapi ada penceritaan sejarah dia tidak ada dalil yang tepat. Contoh dalam Al-Quran dia cerita tentang di sana ada kerajaan Sabak. So kerajaan Sabak ni apa? Yaman. So kita tahu, kita boleh tolak bahawa kerajaan Sabak tu pernah wujud. Tapi di manakah lokasinya yang betul-betul? Wallahu a'lam bisawab. Maka bila kita tak tahu lokasi yang betul-betul, kita merujuk kepada ahli sejarawan. Ada yang kata kat utara, ada yang kata kat selatan dan sebagainya. Jadi sama juga macam Nabi SAW, dia pergi berniaga dengan pakcik dia ke mana? Ke Syam. Kalau ikut jumhur ulama, ketika umurnya 12. Tapi ada sebahagian kata 11. 11. Jadi dia ada itulah, ada perbincangan. Sama juga macam contoh, Nabi SAW, bapa dia Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib ni wafat umur dia berapa tahun? Jumhur ulama kata ketika umur dia 20 tahun. Tapi Imam Nawawi kata umur dia 18 tahun. So betul. Bilakah Nabi dilahirkan? Khilaf mabainal ulama. Bilakah Nabi wafat? Khilaf mabainal ulama. Cuma ulama sepakat Nabi dia lahir dan wafat hari Isnin. Itu sepakat. Tapi tarikhnya kita tahu. Cuma jumhur ulama mengatakan ialah 12. Jadi kita ikut pesanan Nabi lah. Kalau kita ada pertentangan, kata Nabi, alaikum bisawadil akbar. Ikutlah jumhur lah, maksudnya ikutlah pandangan yang paling besar. Jadi tak kisahlah, yang paling penting kan kita raih itu tujuannya untuk meraih hari kelahiran Nabi. Itu berdasarkan pada niat kita. Wallahu a'lam bishawab. Dah baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Sama alhamdulillah. Assalamualaikum.